Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita nak teruskan kelas kita, iaitu kita nak bincang tentang tajuk sebatang karbon. Minggu lepas kita dah belajar tentang sebatang karbon berkenaan dengan formula, formula AM dan sebagainya, dan cikgu harap awak dah ingatlah semua formula AM bagi setiap siri homolog. Yang pertama kita masuk bahagian sifat kimia. Hari ini kita nak masuk tentang sifat kimia. Sifat kimia. Yang pertama kita buat secara umum secara umum iaitu pembakaran. Pembakaran. Pembakaran maknanya pembakaran ini maknanya dia bertindak balas dengan oksigen. Pembakaran ni maknanya dia bertindak balas dengan oksigen. Jadi apa-apa pun, sama ada dia kumpulan alkana ataupun dia alkina ataupun dia alkuna, ataupun dia alkohol. Alkohol. Bila dia react, dia terbakar react dengan O2. O2 ni kita consider dia cukup. O2 berlebihan. Hasilnya dua saja, iaitu karbon dioksida dengan air. Ini kita kena ingat. Itu sifat kimia yang pertama. Jadi cikgu ambil contoh. Contoh katakanlah dia kata etina. Etina. Terbakar. Lengkap. Bila dia kata terbakar lengkap ni maknanya oksigen berlebihan. Oksigen berlebihan. Jadi add ini adalah C2. Ina dia kumpulan alkina. Bila kumpulan alkina, maka awak kena ingatlah dia punya formula AM untuk alkina adalah CnH2n. CnH2n. Bila N equal to 2, iaitu C2, maka H adalah sama dengan 4. Bila dia terbakar lengkap, maknanya dia react dengan oksigen. Hasilnya adalah 2 saja, iaitu karbon dioksida dengan air. Dia macam air. Dia macam tu saja. Bila dia react dengan oksigen terbakar dengan lengkap, maka hasilnya karbon dioksida dengan air. Cuma masalah bila kita nak buat seimbang. Nak seimbang, maka C2, maka nak seimbang C, letak 2 kat depan C. H ada 4, nak seimbangkan H, letak 2, jadi 4. Maka kita seimbangkan O pula. O 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. O adalah sama dengan 6. Kat sini nak suruh O sama dengan 6, kita letak 3. Ni contoh pembakaran. Kita pergi kepada yang kedua. Ni umum sifat kimia pembakaran ni umum. Untuk ana, untuk ina, untuk una, untuk alkohol. Lepas tu kita pergi kepada spesifik pula. Spesifik ni kita ambil satu-satu. Iaitu kita ambil alkana. Kita ambil alkana. Alkana. Alkana ni kita tahu dia adalah hidrokarbon tepu, dia panggil hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu ini maknanya dia terikat, ikatan dengan hidrogen dengan karbon dengan satu ikatan saja. Ataupun kita kata hidrogen sudah penuh, terikat dengan dengan karbon. Jadi alkana ini dia punya sifat kimia bagi alkana selain daripada pembakaran tadi, cikgu royak tadi pembakaran, dia juga boleh melalui tindak balas yang dipanggil tindak balas penukar gantian. Penukar gantian. Untuk ana ni, penukar gantian. Macam mana kita kata contoh penukar gantian? Contoh, katakanlah kita ada metana. Metana CH4. Penukar gantian ni maknanya dia bertindak balas dengan halogen. Bertindak balas dengan halogen. Halogen apa dia? Halogen contohnya klorin, bromin, iodin. Ini kita panggil halogen. Jadi kalau CH4 ni react dengan halogen, contoh cikgu ambil klorin, maka hasil dia apa dia? Oleh kerana dia ni adalah hidrokarbon tepu, maka dia tak boleh nak bertindak balas macam tu saja. Jadi dia perlu dengan kehadiran ultraviolet. Ultraviolet maknanya UV. Apa yang UV buat? UV buat adalah dia jadikan
dia punya halogen ini radikal. Okey, bila dia jadikan radikal dengan kehadiran ultraviolet ni, ultra ungu, okey, sinaran ungu, maka halogen menjadi radikal, maka dia akan attack C lah. Okey, satu H akan keluar. Jadi kalau cikgu lukis macam ni, tulis macam ni tak nampak sangat. Kalau cikgu lukis CH4 kan, H, so H kat sini. Okey, maka bila Cl ni attack, okey, attack C, maka akan adalah H yang keluar. So H yang keluar tu akan diganti dengan Cl. So bila H keluar, maka Cl pun ganti. So kita ada C, kita ada H, kita ada H, kita ada H, maka H yang keluar ini diganti dengan Cl. Maka H yang keluar ni akan combine dengan dengan Cl satu lagi, dia akan membentuk HCl. Okey, tak habis lagi. Okey, ada lagi pula step yang kedua, iaitu kita ada C, kita ada H, kita ada H, kita ada H, kita ada H. Okey, step yang kedua. Kalau ni bukan H ni, dia dah jadi Cl dah. Okey, ni Cl, ni step ni. Okey, so react dengan klorin lagi. Okey, klorin banyak. Okey, apa yang berlaku sama juga. Dengan kehadiran ultraviolet, maka Cl menjadi radikal. Okey, bila dia jadi radikal, maka dia attack C, maka H akan keluar. Bila H keluar, maka dia akan masuklah, Cl tu akan masuk di bahagian H keluar, menggantikan H yang keluar. So, ni ada lagi H, ni ada lagi H. Maka H yang keluar ni akan combine dengan Cl, maka hasilnya adalah HCl. Jadi ada lagi tindak balas yang ni. Okey, C, okey ni Cl, okey ni Cl, sini H, sini H. React lagi dengan Cl2, okey, molekul klorin. So molekul klorin, maka dengan kehadiran ultraviolet, okey, ultra ungu, maka apa yang berlaku, Cl jadi radikal, Cl jadi radikal. So bila dia jadi radikal, dia akan attack C, maka H akan keluar. So bila H keluar, maka Cl gantikan tempat H tadi. So dah jadi Cl, sini Cl, sini Cl, sini H. Tambah dengan HCl. Tak selesai lagi. Ada lagi H. Maka berlaku lagi tindak balas penukar gantian. Iaitu cikgu lukis satu lagi. Iaitu cikgu ambil kat sini. So ni Cl, ni Cl, ni Cl, ni H. Tambah lagi dengan Cl2. Okey, dengan kehadiran ultraviolet, okey, apa yang berlaku? Okey, Cl jadi radikal. So, attack C, maka H keluar. Bila H keluar, maka apa yang berlaku di sini? Cl pun masuk menggantikan H. Jadi Cl, ni Cl, ni Cl, ni Cl. Okey, plus dengan apa? Plus dengan HCl. Okey, plus dengan HCl. Okey, HCl. So, cikgu buat kat bawah lah. Nampak tak muat ni. Okey. Campur dengan HCl. Okey. Ni kita panggil tindak balas penukar gantian. Macam mana kita panggil tindak balas penukar gantian? Sebab satu. Okey. H dalam metana itu diganti dengan H. Okey, diganti dengan Cl. Mula-mula dia ganti lepas tu dia ganti 2, lepas tu dia ganti 3, lepas tu dia ganti semua sekali. Itu kita panggil tindak balas penukar gantian. Tetapi tindak balas ini perlukan ultraviolet. Jadi awak nak tindak balas dua-dua ni, maknanya kalau kita letak dua-dua ni dalam tabung didih ataupun tabung uji, campur dua-dua ni, maka kita kena pergi letak di tengah panah. Supaya ada ultraviolet, okey, untuk mempercepatkan tindak balas berlaku. Jadi ultraviolet akan membuatkan klorin ni jadi radikal. Bila radikal, dia akan attack lah, okey, molekul metana tadi. So H akan keluar, maka Cl ganti tempat H. So step ni berlaku satu langkah. Setiap H akan diganti dengan Cl. Bila semua H sudah diganti dengan Cl, barulah tindak balas selesai. Ini kita panggil tindak balas penukar gantian untuk kumpulan ana. Okey, so selesai.
Hidrokarbon tepu ni tak banyak tindak balas dia. Dia ada 2 saja sifat kimia yang perlu awak ingat. Iaitu pertama pembakaran, yang kedua penukar gantian. Okey, ada 2 saja di situ. Okey, so kita pergi kepada alkina pula. Okey, alkina lain sikit. Sebab apa cikgu kata lain? Sebab alkina ni adalah hidrokarbon tak tepu. Dia merupakan hidrokarbon tak tepu. Bila dia hidrokarbon tak tepu, maka dia boleh react macam tu saja, iaitu melalui tindak balas penambahan. Okey, dia boleh melalui tindak balas penambahan. Okey, macam mana tindak balas penambahan? So, bila kita nak tengok alkina, dia punya sifat kimia dia yang pertama, tadi kita dah tuliskan pembakaran. So, kita kena tahulah pembakaran. So, yang kedua yang kita perlu tahu untuk alkina adalah tindak balas penambahan. Okey, macam mana yang dikatakan dengan tindak balas penambahan? Okey, yang pertama kita boleh tambah dengan H2. Ni kena ingatlah, tambah dengan H2. So, katakanlah cikgu ambil formula ringkas iaitu C2H4 etina. So, bila ditambah dengan H2, hasilnya akan jadi C2H4, H akan jadi 6. Okay, so mungkin awak tak nampak kat sini, cikgu draw dia, cikgu draw. Okay, so ni cikgu padam. Katakanlah cikgu draw dia. Okay, draw untuk etina. Kita ambil etina, iaitu C2H4. Kita pun lukislah 1, 2. So, ikatan double ada. Kat sini H, kat sini H, kat sini H, kat sini H. Maka kita tambahlah dengan H2. Okey. Ni nak kena ingatlah kalau tambah H2 tindak balas penghidrogenan, dia perlu ada situasi di mana nikel sebagai mangkin dan suhu 180 degree Celsius. Ikatan double tu putus. Okey, ikatan double tu putus. Ni H asal. Ni H asal, ni H asal. Ikatan double tu putus, maka H akan masuk. So, H ni. Kalau cikgu buat dengan warna, okey, pen warna, so katakanlah ni H2, maka dekat sini tu big H, masuk H, masuk H. Ini kita panggil tindak balas penambahan. Okey, penambahan dengan hidrogen, nama dia adalah penghidrogenan. Okey, penghidrogenan. Okey, itu yang pertama. Penambahan yang pertama. Penambahan yang kedua pula, dia boleh react dengan bromin. Okey, halogen. Boleh react dengan halogen. Contoh cikgu ambil C double bond C ni, semua ni kena ingat belakang ni. H kat sini, H kat sini, H. Dia tambah dengan halogen. Contoh halogen, kita ambil Br2 contohnya. Ni halogen. Dia react dengan halogen. Bila react dengan halogen, kita tak perlu apa-apa situasi. Maknanya campur je bromin ke dalam alkina. So, apa yang kita tahu? Ikatan double putuslah. So, ni H asal, ni H asal, ni H asal, ni H asal. Maka ikatan double putus jadi 1. Okey. Kita buat dengan warna lain biar awak nampak. Okey, so Br mari sini, so Br mari sini, so. Okey. Itu yang kedua, iaitu tindak balas dengan bromin. Okey, kalau klorin pun, klorin akan mari duduk sini. Okey, kalau tindak balas dengan bromin, okey, dengan hidrogen, kita panggil penghidrogenan. Kalau tambah dengan Br2, nama dia akan jadi pembrominan. Okey, pembrominan. Kalau tambah klorin, penklorinan. Ataupun semua itu kita panggil penghalogenan pun boleh. Sebab halogen dia refer kepada unsur kumpulan 17. Okey. So, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita ada C double bond C, H dengan H. So, kita ada H dengan H. Okey. So, kita boleh tambah air. Okey, tambah je air H2O. Bila tambah air, apa yang berlaku di sini? Okey, di sini, maka air ni kita ada H
plus dengan OH minus. So dia akan mari masuk sini. Jadi cikgu lukis ni C asal ni. Okey, ni asal, ni asal, ni asal. Okey, so kita nampaklah ikatan double ni putus. So bila ikatan double putus, maka satu H masuk, satu lagi OH masuk. So daripada alkina dia jadi alkohol. Okey, ni adalah yang ketiga. Okey, tetapi kita perlu ada situasi. Yang ketiga ni perlu ada situasi. Situasi dia apa dia? H3PO4 sebagai mangkin. Suhu, okey, berapa sini suhu dia? Suhu 300 degree Celsius, pressure 60 atm. Barulah tindak balas boleh berlaku. Okey, ni yang ketiga. So yang keempat. Okey, yang keempat, katakanlah cikgu tulis kat sini yang keempat. Okey. Yang keempat kita tulis kat sini. Kita ambil alkina lagi. Okey, C, double bond C, kat sini H, kat sini H, kat sini H, kat sini H. Tambah juga dengan H2O. Tetapi di sini bila tambah H2O, kita tambah juga ni larutan. Larutan KMNO4 berasid. Bila tambah KMNO4 berasid, maka apa yang berlaku kat sini, ikatan double pun putus juga. Ni H asal, ni H asal, ni H asal. Okey, so kemudian apa yang masuk kat sini? Okey, sini akan masuk OH, sini pun akan masuk OH. Sebab kalium manganat 7 ini, dia merupakan ejen pengoksidaan. Jadi di sini dia akan bekalkan oksigen. Okey, supaya oksigen cukuplah. Okey, supaya oksigen cukup untuk menjadikan kat sini. Okey, dia punya namanya adalah diol ataupun nama dia etan. Okey, 1,2-diol. Dia beza sini lah. Awak kena tengok sini beza dia. Kalau larutan kalium manganat 7 berasid dia akan jadi etan 1,2-diol. Kalau dia guna air juga, dua-dua dia react dengan air. Tapi kehadiran dia tu, kehadiran ni asid fosforik. Okey, suhu ni tekanan, maka dia akan jadi ol saja. Pokoknya akan jadi diol. Okey, itu adalah untuk sifat kimia bagi alkina. Okey, sifat kimia bagi alkuna tak ada. Kita tak belajar dalam buku teks kan. So kita pergi kepada alkohol. Okey, alkohol. Alkohol ni tak banyak sifat kimia dia. Selain daripada yang pertama, dia mengalami tindak balas pembakaran. Pembakaran. Okey, tetapi alkohol ni dia bila dia terbakar, dia tak ada jelaga. Tak ada jelaga. Bila tak ada jelaga, dia dikenali sebagai bahan api mesra alam. Sebab dia tak keluar jelaga. Okey, itu pembakaran alkohol. Yang kedua sifat kimia bagi alkohol yang kita tahu adalah alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik yang akan menghasilkan ester. Okey. Macam mana contoh? Katakanlah cikgu ambil alkohol tu adalah C2H5OH. React dengan katakanlah asid karboksilik tu cikgu ambil CH, katakanlah C. Okey, kalau tak faham tanya selalu ni. Okey, so kita tak ramai ni, ada 3 orang je ni. Okey, kalau tak faham tanya selalu. Katakanlah asid karboksilik, cikgu ambil C3H7COOH. Ni nak jadi ester. Nak jadi ester apa yang berlaku kat sini? Kat sini OH yang keluar, kat sini H yang keluar. So dia pun combine lah dua tu. So combine dua tu, ni kita letak dulu. Iaitu C3H7CO. Okey, selesai. Lepas tu kita ambil untuk alkohol pula O dia dulu. Kemudian C2H5. Okey, H dengan OH becomes H2O. Okey, dapatlah ester. Bila nak dapat ester, kita nak namakan ester. Macam mana nak namakan ester? Ester nama dekat belakang dulu. Ambil belakang dulu. Belakang C2.
Bila C2 dia akan jadi kumpulan alkil. C2 dia akan jadi etil. Okey, kat depan C3 campur 1 pak. Pak maknanya but. Okey, so oleh kerana dia kumpulan ester, maka dia akan jadi butanoat. Okey, butanoat. Etil butanoat. Okey, untuk ester. Ini satu saja. Okey, dia punya sifat kimia bagi alkohol yang perlu awak ingat. Okey, dan kita pergi kepada sifat kimia bagi asid. Kita masuk asid karboksilik. Asid karboksilik. Asid karboksilik oleh kerana dia asid, okey, sifat kimia dia sama dengan asid-asid lain. Contohnya, asid lain apa dia? Okey, so kita boleh kata bertindak balas dengan logam reaktif. Okey. Yang kedua, kita boleh kata bertindak balas dengan logam karbonat. Okey. Yang ketiga, dia bertindak balas dengan apa dia kat sini? Okey. Mana lagi sifat asid? Bertindak balas dengan asid bertindak balas dengan apa? Dengan logam karbonat. Lepas tu kita ada logam oksida. Okey, lepas yang keempat kita ada bertindak balas dengan base. Okey, ataupun bertindak balas dengan alkali. Tu sifat asid. Dan sifat asid yang kelima adalah serupa dengan sifat alkohol. Tadi itu asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. Hasilnya adalah ester dengan dengan H2O. Okey, ni sifat kimia bagi asid karboksilik. Kalau dengan logam, kita tahulah hasilnya mestilah garam dengan gas hidrogen. Kalau logam karbonat, hasilnya adalah garam, okey, gas H2O dengan CO2. Okey, dengan CO2. Okey, air, karbon dioksida dan juga garam. Logam oksida pula, garam campur dengan air. Logam alkali ataupun base juga adalah garam campur dengan air. Okey, hak ni kita kena ingatlah sifat kimia bagi asid karboksilik. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Boleh faham ni semua ni? Ni. Boleh. Ni memang ingat. Ni kena ingat ni. Kalau tidak kita tak boleh nak itu. Ni kalau awak dah ingat semua ni, kalau tak ingat kita tak boleh nak jawab lah soalan biasa. So, bila dah ingat, barulah kita pergi ni. Dah ingat belakang ni ni. Okey. Awak dah ingat belakang ni kan? Okey, so bila dah ingat, barulah kita pergi kepada mana dah? Okey. Barulah kita pergi kepada nak jawab soalan ni. Kita belajar minggu lepas ni. Okey, so kita pergi kepada nak jawab soalan. Contoh ni. Soalan macam ni. Dia bagi soalan macam ni, dia bagi apa dia kat sini? Dia bagi rajah 10 menunjukkan penukaran sebatian organik daripada satu siri homolog kepada yang lain. So kita tengoklah propanol. Bakar. Kita pun ingat bakar mestilah gas X campur air. Gas X ni apa agak-agak? Siapa nak jawab gas X ni apa? Gas X ni apa dia? Oksigen. Tadi kan cikgu ada ke? Ni kita kena ingat ni. Okey ni. Ni kita kena ingat ni. Ni awal-awal lagi cikgu katakan. Okey, bila berlakunya tindak balas yang dipanggil tindak balas pembakaran. Ni pembakaran ni, maka hasilnya adalah karbon dioksida dengan air. Okey. Jadi daripada situlah bila kita tengok kat sini kan, bila kita tengok pembakaran ni, bila dia kata pembakaran propanol terbakar, maka kita tahu gas X ini adalah gas karbon dioksida. Sebab teori kata gitu, sebab tu cikgu kata tu kena ingat dulu. Kalau tidak kita tak boleh nak jawab soalan. Okey. Lepas tu kita boleh tengok propanol. So berapa formula untuk propanol? Siapa tahu formula untuk propanol?
Formula untuk propano. C3H. C3H. C3H berapa? H7OH. C3H7OH ni. Jadi kalau kita tak ingat, kita ingat balik propano. Propano kumpulan alkohol. Kalau alkohol, formula ambil CnH2n plus 1OH. Kalau prop ni C3. Kalau 3, okey, H berapa? 2 kali 3 ni tambah 1, 7. Okey, OH. Okey, C3H7OH. Okey. Melalui tindak balas pengoksidaan. Tadi cikgu ayat dah. Kalau pengoksidaan kita tambah gapa? Kita tambah larutan KMNO4 berasid. Kalium manganat 7 berasid. Ataupun kita boleh tambah larutan K2Cr2O7 berasid, iaitu kalium dikromat 6 berasid. Dapatlah asid karboksilik. Asid karboksilik ni, apa dia formula dia? Formula dia? CnH2n plus 1 COOH. Ni formula ambil CnH2n plus 1 COOH. Okey. Kalau C3, N sama dengan berapa? Prop ni kan C3. C3, N sama dengan berapa ni? N sama dengan berapa? 7. Ni ada dah C sini, Sa. Jadi N mesti sama dengan 2, betul tak? Sebab 2 tambah 1, 3. Boleh? Kalau prop C2H5COOH. Prop ni C3. Ni 2 tambah 1, 3. Itulah propanoid acidnya. C2H5COOH. Dapat ester. Ester ni nama apa ester? Cikgu bagi nama ke tak tadi? Bagi nama dah tadi kan? Jadi kalau kita buat persamaan dia di sini, pengesteran buat persamaan C3H7OH tambah dengan C2H5COOH. Okey. Maka bila dia bertindak balas, kat sini OH yang keluar, kat sini H yang keluar. Okey, jadi hasil dia akan jadi, kita lukis sebatian apa tu, asid dulu. So C2H5CO. Okey, CO ni. Okey, mari pula alkohol OC3H7. H dengan OH becomes H2O, air. Okey. So kalau kita nak namakan ester Y ni, apa dia ester Y? Okey, kita tahu ni kumpulan alkil. C3 dia akan jadi propil. Okey. C3 akan jadi propa. Okey, propal oleh kerana O. So kalau dia jadi ester, dia akan jadi OWAT. So propanoat. Okey, propanoat. Nama dia propil propanoat. Okey. Jadi kalau kita boleh keluarkan benda ni, senang lah. Okey. Kalau awak rasa tak boleh nak keluarkan lagi, maknanya ada benda lagi awak tidak ngapal lah. Tu menyebabkan awak tak boleh nak buat. Okey. So kita pergi kepada soalan. Okey. Propano bertindak balas. Okey. Dengan asid propanoid untuk menghasilkan ester Y. Lukis formula struktur dan namakan ester yang terbentuk. Okey, formula struktur dan namakan ester yang terbentuk. Jadi dia suruh lukis formula struktur. Okey, formula struktur yang ni lah. Okey, untuk mana? Untuk yang ni. Dia suruh lukis formula struktur, iaitu C2H5. Okey, jadi di sini kita tengok.
Soalan dia kata, lukis formula struktur. Formula struktur dia adalah C2H5CO OC3H7 tak? Jadi bila kita nak lukis, maka kita lukislah. Okey, C ada berapa kat sini? 2. 1, 2. Okey, H ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pergi kepada C ni pula. So, terikat dengan C. O kat situ double bond O. So, kat sini O. C ada 3 pula. 1, 2, 3. H ada 7. 2. So, 4, 6, 7. Okey, dapatlah formula struktur bagi ester Y. So, kalau dia tanya, namakan ester yang terbentuk macam tadilah. Kita start nama tu daripada belakang dulu. Kita pun bila belakang 1, 2, 3. 3. 3 dia akan jadi propil. Depan pula ada 3 juga. Dia akan jadi propan. Okey. Oleh kerana dia ester, tambah OAT kat belakang. So, propil propanoat. So, dapatlah kita jawab soalan lukis, jawab soalan nama. Kemudian dia kata bandingkan propano dan ester Y. Okey, propano dan ester Y. Kalau dia kata banding kat sini, maka kita pun buat dalam bentuk, dalam jadual terus ni. Okey, katakanlah kita buat jadual. Okey, so ni adalah propanol. Ni adalah ester. Okey, aspek mana kita nak banding? Aspek mana nak banding? Yang pertama, dia suruh banding kumpulan berfungsi. Aspek yang kedua, dia suruh banding adalah keterlarutan dalam air. Okey, satu-satu. Okey, buat kotak gini. Jadi, kumpulan berfungsi untuk propanol kita tahu ia adalah OH. Ester pula kita ada COO, ada ikatan macam tu. Tu ester. Okey. Kemudian keterlarutan propanol ni dia larut. Okey. Okey, ester ni dia tidak larut dalam air. Okey, sekejap ni cikgu tak ingat. Larut ke tidak propanol ni? Sekejap. Takut info salah. Cuba tengok dalam buku teks. Termasuk bahagian propan alkohol. Ada tak jumpa? Ada jumpa tak? Okey, betul lah. Cikgu takut cikgu tersilap ni. Okey, betul dah ni.
Okey, larut dalam air. Dia etanol, okey. Metanol, etanol, propanol dia larut dalam air. Okey, so selesai untuk 6 markah. Macam mana nak dapat 6 markah kat sini? So ni 1 markah, ni 1 markah, 1, 1, 1, 1 lah. Jadi kita dapat 6 markah. Jadi bila awak jumpa soalan nanti, awak kena buat macam tu lah. Kita tengok apa dia nak. Mula-mula lukis. Okey, lepas tu nama kita garis. Lepas tu dia kata banding. So kalau banding ni biasanya dia bagi banding dalam apa, terus buat jadual macam ni untuk kita banding. Lepas tu kita letak yang pertama nak banding apa, kumpulan berfungsi. Yang kedua nak banding apa, keterlarutan. Larut ke dia dalam air. So kita letak so. Lepas tu barulah kita recall balik apa yang kita dah ingat lah. Okey, apa yang kita dah ingat sebelum pada ni. Okey, sebab konsep konstruk ni bukan konstruk tinggi ni. Dia baru konstruk memahami. Kita faham je. Okey, kita faham je. Kita boleh buat. Sebab semua ni recall belakang. Okey, kita ambil belakang. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Supaya juga soalan ni. Okey, soalan ni. Okey. Soalan ni kalau kita tengok. Dia kata apa dia keluar kat sini. Dia kata sebatian organik daripada satu siri homolog kepada siri homolog yang lain. So, di sini okey, kita cari dulu ni. Okey, penghidratan. Penghidratan ni maknanya dia tambah air. Daripada ina, kalau dia tambah air, dia akan jadi alkohol sini. Alkohol bila melalui pengoksidaan, dia akan jadi asid karboksilik. Lepas tu, asid karboksilik dengan alkohol pengesteran dapat ester. Okey. Dia tak bagi keluar apa-apa. Dia bagi lagu tu je. Jadi kita tak boleh nak dapat lah. Alkina Q tu apa dia nama. Cuma kita tahu siri homolog saja sebab kat sini tak ada royak. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Dia kata apa dia? Okey. Dia kata jisim. Okey, cikgu dah suruh awak buat ke soalan ni? Ada suruh awak buat ke? Sebab cikgu dah conteng ni. Okey, soalan ni dia kata jisim molekul relatif alkana alkina. Cikgu suruh buat ke? Tentukan formula molekul bagi alkina dan lukis formula struktur. Tu cikgu tak si konsep dah. Okey, nyatakan nama tu cikgu tak si konsep. Okey, awak dah buat dah yang ni kan? Okey, so awak hantar ke ke cikgu Cikgu pun tak ada lah nak tengok-tengok. Okey, dah hantar ke? Awak ingat tak cikgu suruh buat soalan ni? Jawab dah ke tak lagi ni? Pakat senyap belakang dah. Okey. Berdasarkan rajah 9, jawapan yang diperolehi daripada 9A, lukis formula struktur dan nyatakan nama bahan sebatian W dan sebatian X, setulis persamaan kimia. Okey, persamaan kimia untuk menunjukkan penukaran W kepada sebatian X. Okey. Jadi dia suruh lukis formula struktur. Okey, dan nyatakan nama sebatian W. Jadi, kita pun tengok soalan ni mesti berkait dengan soalan kita buat sini. Okey, soalan kita buat sini, katakanlah kita ambil, katakanlah Q ni. Katakanlah alkina Q ni, kita ambil dia punya JMR dia sama dengan 28. Kalau JMR sama dengan 28, kita nak tahu alkina ni gapo. So kita ada gapo dia formula untuk alkina. CnH2n. Betul tak? Jadi kalau N equal to 2, C2H adalah 4. Kalau C3, H adalah sama dengan 6. Kalau C4, H adalah sama dengan 8. So kita tekan kalkulator. Hak ni berapa GMR dia ni? Ni. Cuba kira GMR untuk C2H4. Boleh berapa? Dia boleh berapa? C2H4 ni. Cuba kira boleh berapa? GMR dia. Boleh lukis kat, boleh tulis kat tu?
Apa senyap belakang ni, Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh. So, cikgu minta kira gisim molekul relatif ni. Untuk C2H4. Boleh berapa? Boleh kira ke tak? 28. 28, kan? Kalau nak kira ni lagu mana? 2 kali dengan C ni ada berapa? 12. So, tambah dengan 4 kali H ni berapa? 1. So, dapat 28. Mana kalau kita pilih C, JMR 28, maknanya kita pilih untuk E-Tina. Untuk E-Tina. Okey, so kalau yang ni berapa ni? 42. 42. So, kalau kita pilih 42, maka ini adalah propina. Hak ni? 56. 56. Siapa dia royak tu? Suara siapa tu? 56. Ini adalah Elisa. Bu. Siapa dia? Elisa. Elisa. Okey. So, kita nak pilih hak mana? Okey, atas kita. Katakanlah cikgu pilih propina. Cikgu pilih hak ni. Cikgu pilih hak ni. Q tu cikgu pilih hak tu. Okey, so kita pun marilah soalan depan. Cikgu dah pilih saat ni. Cikgu dah pilih Q. Okey, so Q ni cikgu pilih propina tadi. Bila propina, formula dia C3H6. Bila dia campur H2O, jadi alkohol. Okey. Bila alkohol, dia tambah je. Dia C3 lagi. C3H dah jadi 7OH. Lepas tu, tindak bala pengoksidaan sebatian X ni dia akan jadi asid karboksilik. Asid karboksilik mesti C3 juga. Bila C3 dia akan jadi C2H5COOH. Asid karboksilik. Lepas pada tu dia jadi ester. Ester pula kita ambil formula ni kan. Bila nak membentuk ester yang kita buat hari tadi, iaitu hak ni OH2 base, hak ni H2 base. Lepas tu dia pun bergabunglah dua tu. Okey, bergabung dua tu, so dia akan jadi C2H5CO. Yang ni. Lepas tu mari sambung ni pula. OC3. C3H7. Jadi ester. Jadi H dengan OH becomes H2O. Tu. So, nama gapo ester ni? Macam tadi juga. C3 dia akan jadi propil. Okey, propil. So, C3 kat depan dia akan jadi propa. No what? Okey tu. Jadi kalau propina dia akan jadi propanol. Daripada propanol dia akan jadi asid propanoid. Okey, so boleh follow ke tak tu? Boleh ikut ke? Boleh. Jadi soalan ni dia terbuka, terpulang pada awak. Jadi seorang pelajar dengan pelajar yang lain tak sama, bergantung kepada dia pilih ni. Sama ada dia nak ni ataupun nak ni. Okey. Jadi bergantung kepada tu. Jadi bila kita dah jawab, so dia kata apa dia? Pada rajah 9, jawapan yang diperolehi 9A. Okey, lukiskan formula struktur dan nyatakan nama. Jadi dia kata kat sini, dia kata, okey, lukis formula struktur dan nyatakan nama bagi sebatian W dengan sebatian X. So kita pun tengok sebatian W ni apa dia? W ni propanol. X ni apa dia? Asid propanoid. Ni kan? Okey. Propanol, asid propanoid. Okey, W tu propanol. So, dia kata apa dia propanol tu? Lukis formula struktur. Okey, jadi kita tahu dah tadi. W adalah propanol. Okey, kemudian X adalah asid propanoid. Maka kita pun buatlah formula struktur. Dia kata dia nak formula struktur. Nyatakan nama, kita dah bagi dah nama. 2 markah dah situ. Formula struktur kita pun buat. C ada 3. Okey, kemudian H ada 7. Okey, 5, 6, 7 OH. Asid propanoid pula 1, 2, 3 juga. Okey, di mana H ada 5.
3, 4, 5. So kita ada double bond O kat sini OH. Okey, tu formula struktur. Cikgu rasa tak ada masalah kan? Kemudian dia kata tulis persamaan kimia bagi penukaran W kepada X. Okey, nak tukar W kepada X. Jadi W kita ada C3. Okey, H7OH. Okey, tambah dengan apa nak dapat ni? Okey, tambah dengan ni O. Kali emangan nak 7 tu, dia akan bagi O. So, dia akan jadi C2H5 COOH. Okey, C2H5 COOH. Okey, C ada 3, C ada 3. Okey. H ada 7, okey 8, okey 7 8. So H ada 5, 6. So nak jadi 8 dia tambah H2O satu lagi. Okey, ni kita panggil tindak balas pengoksidaan. Di mana daripada propanol menjadi asid karboksilik, iaitu kalau propanol dia akan jadi asid propanoid. Okey. So cikgu rasa hot ni cikgu nak tinggal kepada awak. Ni. Awak boleh buat screenshot ataupun lepas ni cikgu share dalam grup Telegram. So awak boleh buat yang ni. Lepas tu kita pergi check. Okey, boleh buat yang ni. Soalan ni awak dah ada kan belakang kan ni? Cikgu rasa cikgu bagi spesifik lah. Okey, untuk next nanti awak cuba jawab yang ni dulu. Okey, jawab yang ni dulu. Okey, lepas pada tu jawab yang ni. Cikgu nak suruh awak main dengan ni, dengan sifat kimia ni nak suruh awak kenal pasti bahan apa ni. Okey. Ni nak suruh tahu je. Okey, ni gapo. Okey, ni gapo. Ni. Nak suruh awak tahu ni. Bila kita duk main semua kita boleh ingat lah. Bila kita boleh ingat kat maknanya kita boleh kenal pasti, boleh dapat apa info yang kita boleh dapat daripada diagram yang dia bagi tu, maka nak jawab soalan tak susah manalah. Okey, so soalan ni juga. Okey. Dia tak ada soalan tu. Dia kena kenal pasti lah. W gapo, X gapo, Y gapo. Nak kenal pasti je. Okey, so lain-lain tu kita bincang minggu depan. So, cikgu rasa tambah ni lagi. Ni. Okey, nak kenal pasti je. Sebatian F gapo, sebatian G gapo. So, ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. So, tak ada. Cikgu rasa kita berhenti setakat ni lah. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya dalam WhatsApp ataupun Telegram. Tak ada masalah cikgu ya. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.